Alright, kembali kita dalam topik yang seterusnya dalam podcast Relax Bro episod ke-45. Jangan lupa follow kami, share, like dan komen di semua platform media sosial, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast, supaya kita ni di podcast Relax Bro ni bolehlah tambah baik apa yang perlu kan. Diorang kata podcast kita ni tak adalah famous sangat, tak adalah orang kata hebat sangat macam orang lain, tapi kita buat ni atas dasar kita nak relax-relax, bincang dan contribute dalam perbincangan-perbincangan sesama netizen lah, dok. Satu isu yang kita tak pernah sentuh secara jarang kita sentuh adalah isu Hiburan. perkahwinan. Dan isu Ni kedua, sekarang ni confused. Perkahwinan ke hiburan? nanti lu saya nak sambung ni. Ha. Perkahwinan. Dan isu yang tak pernah kita sentuh ialah isu dunia hiburan. Betul tak? Okey. Kenapa saya cakap begitu? Ialah tahun 2014 ni adalah tahun yang luar biasa. 24. 2024 ni. 2014 pula. 2024 ni isu tahun yang luar biasa dalam industri hiburan Malaysia. Dia macam pelik. So kita tak pernah peduli pun pasal industri hiburan ni. Tapi dia sedikit trigger pasal the sensation tu really got to my nerve lah. Sebabnya ada 11 ke lebih lah. Kita rasa lebih, tak tahulah. Tapi ada laporan berita yang kata 11 kes penceraian di kalangan artis yang berlaku dalam negara dalam tahun ni. Saya tak ada masalah sebab itu adalah lumrah kehidupan. Dalam perkahwinan ada jodoh, ada ajal, ada maut, ada perpisahan. Dan ini adalah lumrah dan resam dalam kehidupan dan dalam perkahwinan. Cumanya yang saya takut, bukan saya kurang gemar, saya takut bila mana penceraian di kalangan artis ni dah jadi satu, dia bukan trend, pasal bukan dia plan pun kan. Oh, kau dah cerai, besok aku cerai lah. Dia tak macam tu. Tapi dia jadi macam trend. Dia macam selepas satu, lepas satu, sampai saya terkejut. Saya suka tengok satu pasangan ni, dok. Jangan jat saya. Saya bukan suka tengok cerita drama Melayu pun. Q Haida dengan siapa cikgu tu? Cikgu menari tu, apa nama dia? Linda. Lina. Oh, bercerai dah? Bercerai. Terkejut saya. Sebab dia nampak macam cool lah kan. Asal Q Haida dia muda. Cerai dah? Linda dia tua kan. Bukan tua, dia matured. Ada orang suka yang matured. Apa dia tadi? Allahu Akbar. Dia orang gelak, saya tak tahu kenapa dia orang gelak. Betul lah, ada yang suka yang muda, ada suka yang matang kan. Kita tak boleh, kita ada pelbagai selera dan pandangan. Cikgu gelak. Depa ni tak tahu nak gelak ke tak. Jadi bila dia jadi macam satu trend, saya nampak dia ada satu perkara yang tidak baik, terutamanya di kalangan netizen, masyarakat dan masyarakat secara keseluruhannya, terutamanya mereka-mereka yang sangat minat dengan pelakon dan penyanyi, fanatik sangat, sampai kan ada tim FA. Dia ada tim FA dan tim F. Tak nak sebutlah nama tu kan, tapi yang paling sensasi ni, the latest one tu, sampai yang FA ni pergi niaga dekat TikTok, sampai beratus ribu orang tengok. So my point is, dok, dia macam ni lah. Artis, walaupun kamu artis, you have a social and moral responsibility kepada masyarakat. Bercerai bukanlah satu yang dirancang, tapi janganlah sampai disensasikan oleh media atau membenarkan media mensensasikannya sampai ke tahap kan masyarakat ni boleh jadi divided. Nombor satu, saya risau sebab akhirnya dia akan membawa pada satu lagi perkara, dok. Norma dalam penceraian. Alah abang ni, itu FA dengan F pun cerai okey je. Masalah. Ataupun alah kita cerai lah, nanti terrujuk lah. Masalah. Ini yang kita takut. Sebab apa? Artis ni trendsetter. Artis macam mana pun trendsetter. And what you do, what you wear, what you say, apa sahaja yang kamu buat, apa sahaja yang kamu makan, kat mana you pergi, orang ikut. Like it or not. Kita ada masyarakat yang sebegitu. Ada masyarakat yang tak peduli macam kita. Kan? Tapi ada masyarakat yang ikut. Jadi yang ni saya tak tahu macam mana pihak kerajaan melihat. Saya rasa pihak kerajaan pun kena melihat keadaan ni, terutamanya dalam Kementerian Pembangunan Masyarakat, Menteri Agama, yang mana mesti ada satu orang kata control over the sensation. Bukan kita kata kita kena memastikan mereka tak bercerai. Baguslah kalau kerajaan boleh buat, tapi itu bukan kerja kerajaan. Tapi jangan sampai dia influence
memberi influence pada rakyat. Dan ini adalah satu benda yang bagi saya tidak sihat. Bukan nak cakap pencarian tu tak sihat, tapi the impact to the society tu yang mungkin artis-artis kita ni tak perasan, dan media pun suka benda yang spicy ni kan. Spicy ni best, boleh jual, sensasi boleh jual, sampai kepada mempengaruhi masyarakat. Dok, yang ni saya kena minta pandangan Dok. Apa hadis nak keluar, Dok keluarlah hadis tu. Benda ni simple je. Satu, penceraian ni dalam Islam adalah sesuatu yang walaupun hakikatnya ianya tidak baik, tetapi ia satu benda yang harus berlaku. Sama ada bercerai, diceraikan, ataupun penceraian berlaku akibat ketidaksefahaman, pergaduhan lah dan sebagainya, perkara yang tak diingini lah kita katakan. Sama ada kalau tak dapat selesaikan, mahkamah selesaikan, ataupun lelaki ceraikan isteri, ataupun isteri tuntut cerai di mahkamah. Itu biasa. Sebab musabab tu, itu belakang cerita. Pelbagai sebab dan isu yang berlaku bergantung kepada masalah keluarga masing-masing. Cumanya yang saya rasa satu perkara besar masalahnya ada dua benda. Satu, mensensasikan penceraian selebriti. Peranan yang dimainkan oleh media. Ini saya minta maaf, saya kena tegur media. Media, tolong hentikanlah benda-benda macam ni. Mensensasikan sampai nak pergi interview. Sepatutnya, okay, kan orang kata bohong sunat kan sebelum ni kan. Memang bukan kata bohong sunat. Bohong ni menipu untuk tujuan memperbaiki hubungan adalah satu perkara yang diharuskan dalam agama. Cerita dia sekarang ni, apabila kamu pergi interview orang, pergi interview si isteri, saat lagi pergi interview si suami, pergi interview si isteri, si isteri buka lah cerita aib suami dia, apa semua ni, ex-husband lah. Ataupun dalam proses baru nak cerai, tak cerai lagi, tapi dah start buruk-buruk dah. Lelaki pula respon macam ni, macam tu, buka lah aib isteri dia pula. Saat lagi bini dia buka lagi. Media sebenarnya sedar tak sedar, kalian adalah pengadu domba. Media, you all pengadu domba. Pengadu domba ni besar. Apa ni dosanya? Saya tak masuk netizen lagi ya. Saya ambil media dulu. Sebab you all business, ini core business. You all yang ikut dia orang, pergi cari dia orang. Pergi cari interview kat mana tempat dia orang, dekat mana rumah dia orang ke, dekat mana mahkamah ke, pergi cari. You all yang pergi cari ya. You all yang pergi. Adu domba ni kata Nabi di dalam hadis, la yadkhulul jannata namam. Takkan masuk syurga pengadu domba. Sepatutnya fungsi dan peranan you, katakanlah contoh apa nama, bukan Fazura, apa nama? Kita bagi nama lain lah, katakan contoh. Faruza. Faruza dengan Hatta. Bukan Fatah, Hatta. Faruza dengan Hatta ni, katakanlah dia orang ni bercerai contohnya. Okey, media kawan ni pergilah jumpa Fazura lah pula. Apa dia? Faruza ni interview. Cakap-cakap, dia kata macam-macam dekat Hatta ni. Begitu, begini. Tapi media bila pergi, jangan cerita hak tu. Cerita hak kata dia sebenarnya dia bahagia hidup, tapi nampak macam mana, tak ada rezeki. Apa benda macam tu? Positif kan dia? Itu tak apa. Tapi ceritanya bila sekarang ni media bantu siarkan benda ni, viralkan, orang-orang ambil di isu ni, tak cerita bab netizen lagi ni. Kalian penyumbang utama kepada apa? Kepada penyebaran perkara-perkara yang dikategorikan sebagai adu domba dalam agama. Tak boleh. Tugas kita menyatukan. Tahu tak tugas siapa yang memisahkan? Iblis. Iblis kerja dia. Sebab apa? Sebab bila Nabi SAW sebut tentang hadis tentang iblis, kata Nabi akan dia punya singgah sana iblis ni, dia berada di atas laut. Okey, singgah sana dia. Tempat mana wallahu alam lah. Itu adalah hadis Nabi SAW. Jadi raja iblis ni, ketua dia ni, tiap-tiap hari dia akan datang orang yang melaporkan hasil kerja KPI dia. Kira macam PTD dengan Intan lah. Dia lapor, dia tengok KPI kan. Dulu ada pemandu. JPA. Pemandu lah dulu. Lapor KPI dia. Antara KPI yang terbaik yang sehingga menjadikan Raja Iblis ni turun daripada singgah sana dia, memberikan penghormatan kepada laporan tersebut adalah apa? Adalah setan-setan iblis, orang kata apa, label constable ni.
Apa ni, label-label sarjan chip. Satu paku lah. Masa Satu tu calit buku lah. Calit lah. macam cerita apa Alibaba ni, punya Ali rambut. Pulang Jampuk pendek-pendek. Dia kata apa tugas kamu ni? Dia kata saya telah berjaya memisahkan hubungan suami dan isteri. Dia turun lagi singgah sana memberikan pengiktirafan dan penghormatan. Dia kata ini yang terbaik. Jadi chip lah. So jadi you all ni kerja jadi sarjan iblis. Sorry tu saya lah. Bukan saya tuduh media ni. Tak. Saya kata ini kerja yang you all kena ambil bab. Sebab ini related tu hukum agama. Saya bukan nak hukum you all, tak. Tapi bila pergi sini ambil kenyataan ni, pergi sana ambil kenyataan ni, letak di, biar jadi polemik, biar jadi sensasi. Kerja siapa ni? Ini tugas iblis sebenarnya. Hentikan benda tu. Jangan. Tak boleh. Okay? Soal dia orang sendiri nak aibkan masing-masing di platform social media masing-masing. Itu hal dia. Itu hal dia. Dia tanggung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita tu tanggung, lelaki tu tanggung sendiri. Tapi kita mensensasikan. Okey, pergi nombor 3. Yang kedua, netizen. Netizen satu hal. Komen buat tim, adu domba, kutuk lawan lelaki, kutuk perempuan. Sorry to say lah. Saya tertarik satu ulasan Dr. Mazhar. Dr. Asri baru-baru ni. Ini benda ni, netizen, sahabat-sahabat sekalian, ini benda lekeh je. Benda perbincangan level kelas paling bawah. Kita bincang benda-benda ada standard. Umat Islam bincang benda-benda yang besar. Kita bincang benda-benda yang ada level. Ada kelas. Ada kelas. Contoh macam kita kata mangkang dalam parlimen tadi lah. Ketimbang benda tak ada level, tak ada kelas. You bincang soal ekonomi, Suruhanjaya gig ekonomi. You bincang soal subsidi bersasar. You bincang soal T15. You bincang soal PKS. Okey. Oh, ada kelas. Ada apa? Ada kelas. Kita bincang benda besar. Netizen mesti bincang benda besar. Benda besar ni bagi tekanan kepada kerajaan untuk buat dasar yang baik. Tapi kalau kita bincang benda definisi. Definisi perkataan ni esok masuknya dalam kamus tu. Simple. Itu pun jadi besarnya kamus dewan kita tu sebab tu lah. Sebab pertambahan perkataan. Banyak je pertambahan perkataan yang berlaku dalam kamus dewan kita. Daripada bahasa Indonesia, daripada bahasa Arab, dimelayukan. Dari bahasa Arab, betul tak? Betul. Daripada bahasa Inggeris, dimelayukan. Daripada bahasa ni, dimelayukan. Itu biasa. Biasa saja. Cik. Jadi saya nak kata, saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi hati-hati, saya bimbang apa? Bukan saya nak tuduh siapa-siapa, tetapi saya bimbang kita terperangkap berada dalam satu hukum berat dalam agama, iaitu kategori namam. Dia ada beberapa perkataan. Okey, dia ada beberapa perkataan tau yang Nabi sebut. Namam satu, satu lagi qattat. Sama je qattat. Dua namam qattat. Geng-geng pijal adu domba. Bini Abu Lahab, kenapa dia dimaki dalam sejarah dalam surah Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai kepada ayat apa? Ma aghna anhu maluhu wa wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa dia? Dan isterinya kesana kemari membawa kayu api. Apa maksud dia? Kenapa dalam Al-Quran dia kata membawa kayu api? Kiasan kepada sikap isteri dia buat apa? Kanat tamshi bin namimah, kata mufassir, kata ulama tafsir. Dia berjalan sana sini bawa namimah, adu domba. Pergi dengar cerita pasal Nabi, pergi cerita pemburuk Nabi kat orang, pergi buruk. Itu dia kena hukuman. Dalam neraka. So jadi netizen careful. You tulis hari ni betul. Tak ada siapa datang terajang tempuk tampar kepala you, tak ada. Tapi di akhirat, di berhadapan dengan di situation. Media, you all kepala mensensasikan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Ini saya ikhlas, saya tak mau. Jadi isu-isu ni, patut satu lagi, isu ni isu lekeh je. Betul penceraian besar, sepatutnya kita nak besarkan ni macam mana? Cara kita mendoakan agar mereka disatukan kembali. Cara kita doakan agar fitnah dijauhkan daripada mereka. Itu kita bincang benda besar. Damai. Tapi bila kita bincang benda ni geng, ini geng F, ini geng F. Apa benda ni? Tak ada level langsung. Betul lah tu. Penceraian yang paling besar yang pernah dibincangkan dalam sejarah Islam apa dia? Bila Nabi SAW pernah nak announce nak cerai isterinya.
cerita pasal Nabi lain, topik lain. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu an sebagai sebagai sahabat Nabi yang setia, bila dengar Nabi nak cerai, itu benda besar bagi dia. Tapi ini cegai selebriti kita. Jadi saya doakan kebaikan untuk mereka agar dipertautkan kembali, agar dipersatukan kembali, InsyaAllah. ataupun diberikan pilihan yang terbaik buat mereka. Kalau cerai lah. Lepas tu apa masalah kita ni? Lah, kita ada bini nak bini, fokus nak bini kita je lah. Duk kira nak pergi cari bini orang lah, apalah. Pening mana. Okey. Okey. Sikit. Itu je topik kita. Wallahu a'lam. Terima Itu je kasih. topik-topik kita pada hari ni. Colourful topik Colourful hari ni. Okey, terima kasih pada penonton dan pendengar. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial, komen, like dan share di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast. InsyaAllah kita akan kembali dalam episod yang seterusnya. Salam dari kami, Podcast Relax Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.